isolate daripada chapter-chapter lain. Okay, dia memang isolate daripada chapter-chapter lain. Okay, so banyak reaction yang kita akan belajar ni yang belum kita belajar daripada chapter-chapter lain sebelum ni. Okay, sebab amines ni dia isolate, dia betul-betul isolate daripada previous chapter. That's why teacher minta awal-awal teacher pesan ni tolong fight 100% untuk cuba fokus. Okay, the best that you can fokus untuk hari ni. Okay, jadi bila sebelum teacher masuk chapter amines ni, kita go through dulu learning outcomes, apa yang kita akan belajar dalam amines ni. Okay, sebab dia memang chapter yang betul-betul isolate daripada previous chapter. So kalau ikutkan learning outcome ni 11.1, yang ni teacher akan highlight. Okay, ini teacher akan highlight dulu. Teacher akan ajar dulu how to classify primary, okay, secondary and also tertiary amines. Okay, so nomenclature ni kita akan buat sepintas lalu. Okay, and after that 11.3 physical properties. So physical properties macam alcohol and carboxylic acid, teacher akan ajar next week, di mana teacher akan terus summarize dalam teacher punya handouts. Okay, so physical properties including boiling point of amine, solubility, basicity. Okay, how do we compare basicity between ammonia, aliphatic and aromatic amine? Ini semua teacher akan bagi dalam handouts next week. Boleh kelas? Kita fokus dulu kepada chemical properties macam biasalah kan? Okay, alright. So kalau ikutkan chemical properties, kita akan bermula dengan preparation. Yang ini yang kita akan buat hari ni today. Preparation of amines, okay. Walaupun itulah teacher tak sempat bagi handout, it's okay, kita akan follow je apa yang ada dalam modul. Okay, untuk chemical properties of amine, yang ni teacher akan bagi handout dan kita akan buat dalam next tutorial insyaAllah. Okay, alright. So boleh kita start sekarang. Okay, so kita start dengan nomenclature dulu. Okay, yang ini tak ada dalam handouts. Yang ini tak ada dalam handouts. Ini kalau dalam lecture notes ada. Tak apalah, teacher rasa teacher bagi, teacher contoh je lah kat sini. Okay, yang ni kalau awak nak salin, awak salin. Okay, tak nak salin, kalau tak nak salin pun dengar betul-betul teacher explain. Okay, so bila kita cakap tentang amines kelas. Okay, bila cakap tentang amines, amines awak tahu dia adalah organic compound yang ada functional group apa amines? Apa functional group yang present in amines compound? Dia mesti ada functional group apa? Amino group. Amino NH2. group. Amino group kan, NH2. Jadi amines ni for your information, dia terbahagi kepada dua. Okay, kita bahagikan kepada dua. Yang first kita panggil sebagai aliphatic amine. Macam alkohol juga ni. Okay, yang bawah ni kita ada aromatic amines. Okay, awak kena tahu dua benda ni dulu. Okay, aliphatic amines dia ada 3 kelas. Macam kita belajar ada primary aliphatic amine. Okay, lepas tu dia ada secondary aliphatic. And dia ada juga tertiary aliphatic amine. Okay, so same goes to aromatic amines. Okay, same goes to aromatic amine. Aromatic amine also ada 3 kelas. Kita ada primary aromatic amine. Kita ada secondary aromatic amine. Dan kita ada tertiary aromatic amine. Okay, so walaupun teacher tak ajar nomenclature tapi teacher kena go through, okay, how are we going to draw, okay, how are we going to identify ataupun distinguish between aliphatic and aromatic amines. Okay, contoh, kalau let's say teacher nak explain tentang, let's say kalau kita buat untuk aliphatic okay, aliphatic ni maksudnya dia tak ada benzene ring lah, maksudnya amino dia tak attach pada benzene. Okay, aliphatic amine. Okay, let's say kalau kita nak primary aliphatic dulu. Okay, primary aliphatic, okay, dia punya general formula dia R NH2. Okay, kalau compound lain,
Okay, kita akan fokus pada functional group yang attach pada carbon kan. So sama juga dengan amine. Okay, kalau amine, korang kena fokus pada N. Korang tengok N. Okay, fokus kita adalah N. So N kalau dia attach pada satu carbon, dia akan jadi primary aliphatic. Okay, kalau dia attach pada, so contoh kalau teacher bagi example, propanamin. So macam mana structure propanamin? How many carbon? Untuk propanamin kelas. 3 carbon kan? CH3, CH2, CH2, okay, dan dia mesti attach kalau, okay, kalau 1 propanamin maksudnya dia akan attach pada amino ni pada carbon number 1. Okay, ni propanamin. Kalau 2 propanamin maksudnya amino group ni dia attach pada carbon number 2. Okay, itu primary aliphatic. Okay, nitrogen ni attach pada satu carbon saja. Kita fokus pada N. Okay, kalau kita ada secondary aliphatic, okay, let's say teacher buat secondary aliphatic Okay, secondary aliphatic, general structure dia, okay, N ini, okay, teacher nak awak tahu nitrogen ni, dia kalau carbon dia ada 4 bonding kan, okay, nitrogen dia mesti ada 3 bonding saja, okay, dan dia akan ada satu lone pair pada nitrogen, okay, oksigen dia ada, carbon ada 4 ikatan, nitrogen dia mesti ada 3 sigma bond saja. Okay, so termasuklah sama ada di exist dalam bentuk single bond ke double bond ke triple bond, dia mesti ada 3 saja maksimum ikatan. Okay, so ke secondary aliphatic ni, okay, dia akan attach pada 2 R dan dia hanya ada satu je hidrogen attach pada N. Ini adalah secondary aliphatic. Okay, contoh kalau teacher nak draw, let's say kalau teacher bagi nama macam ni Okay, N methyl propanamin. Okay, N-methyl propanamin. So awak tahu dia amine sebab dia end up dengan amine kan. So parent dia, let's say, contoh kalau teacher bagi N-methyl propanamin. So dia, parent dia adalah propanamin. So kita draw propanamin dulu. Okay, kita draw propanamin. So propanamin got how many carbon ni kelas? 3 carbon kan. CH3, CH2, CH2. Okay, dekat sini dia ada N. Okay, so sepatutnya dia attach pada amino group NH2 kan. Tapi sekarang ni, okay, pada N ini ada satu lagi substituent. So kenapa nama dia N-methyl? Sebab pada N ada methyl. So methyl tu apa kelas? CH3 right? So ini structure. So ni mesti hydrogen. Okay. Inilah N-methyl propanamin. So nitrogen ni dia attach pada 2 carbon. That's why dia jadi secondary aliphatic. Boleh follow tak? Boleh. Okay, contoh kalau teacher bagi, okay, ni secondary aliphatic. Okay, awak fokus pada nitrogen. Nitrogen terikat dengan berapa carbon? Okay, satu lagi kita ada tertiary aliphatic. Teacher tak nak awak pelik. Kenapa N? N. Maksudnya dia attach pada N. Okay, satu lagi dia ada tertiary aliphatic. Okay, tertiary aliphatic amine. Tertiary aliphatic amine kalau ikutkan general formula, okay, N awak ni dia terikat pada 3 alkyl group. Dan tak ada pun hidrogen ni pada N. Okay, dia macam ni. Ni tertiary aliphatic amine. Okay, kalau secondary aliphatic at least ada hidrogen, satu. Yang tertiary aliphatic terus tak adalah hidrogen attached pada N. Contoh kalau teacher bagi nama, okay, N-methyl, oh sorry, teacher bagi nama macam ni. Okay, N-dimethyl butanamin. Macam mana kita nak draw structure ni? Apa maksud N-dimethyl butanamin? Okay, so bila kita nak draw, obviously kita akan draw parent dulu kan. So parent kita lah apa sekarang ni? Butanamin. So butanamin got how many carbon? 4 carbon. So CH3, CH2, CH2, CH2. Lepas tu dia attach pada N. Tapi pada N ada hidrogen ke ada methyl? Okay, N. Dimethyl. Maksudnya kita ada 2 CH3 yang bonded pada N. CH3, CH3. Ini structure dia. Okay, inilah yang kita panggil sebagai, ini adalah tertiary aliphatic amine. Sebab N awak ni attach pada 3 carbon. Okay, so bila dia kata N, maksudnya that methyl group attach pada N.
Boleh ke kelas? Okay, contoh lagi. Okay, Boleh. contoh lagi. Okay, let's say kalau kita ada structure ni. N-ethyl, N-methyl, okay. N-ethyl, N-methyl, propanamin. Macam mana awak nak draw? N-ethyl, N-methyl, propanamin. Dan let's say kalau soalan suruh classify. So kita akan draw apa dulu? Parent dulu. Kan? So parent awak adalah propanamin. So propanamin means ada 3 carbon. Okay, CH3, CH2, CH2. Lepas tu ada N. Okay, instead of ada hydrogen pada N, apa yang akan attach pada N? Kita ada ethyl, kita ada methyl. Ethyl maksudnya ada berapa carbon? 2. So maksudnya salah satu ni dia akan jadi CH, berapa kelas? CH2, CH3. Okay, ini ethyl. Ini ethyl. Okay, dia sebagai substituent, that's why dia end up dengan YN kan. Okay, lepas tu lagi satu substituent juga also attach pada N, ini adalah methyl. So ni adalah CH3. CH3. Boleh? So ini adalah tertiary aliphatic sebab nitrogen attach pada 3 carbon. So ini adalah dia punya parent. So far so good? Good. Sebab teacher kena explain benda ni sebab dia nomenclature amines ni dia lain. At least awak kena pandai draw. Awak kena fikir kenapa nama dia NN dimethyl. Kan? So NN tu maksudnya substituent tu attach pada N. Okay? So itu aliphatic amine. So kalau aromatic amine pun sama juga. Contoh. Okay, sekarang ni we are talking about aromatic amine. Aromatic class meaning apa yang akan attach pada amino. Amino attach pada apa? Benzene, kan? Okay, so primary aromatic, okay, primary aromatic amine ni satu je structure dia. Okay, satu je. Benzene directly bonded pada amino group NH2. Okay, so compound ini kita panggil sebagai apa? Siapa tahu nama compound ni? Can someone tell me what is the name of this primary aromatic amine? Aniline. Okay, bukan susu aniline tu datuk kita minum kan. Ini aniline. Okay, boleh letak nama anak kan Siti Nur Aniline. Okay, sebab dia minat sangat amine kan. Right, so dekat sini kenapa dia primary aromatic? Because we are focusing on nitrogen. Nitrogen ni attach pada satu carbon saja. Okay, so what about secondary aromatic? Kan, secondary aromatic. Okay, amine, let's say kalau teacher bagi N-methyl aniline. Ini contoh secondary aromatic. So bila kita nak draw, obviously kita akan draw dia punya parents dulu kan. So kita akan draw dulu aniline. Okay. So bila sebut aniline, semua orang akan tahu, oh aniline adalah compound yang benzene, mesti ada benzene. Okay, benzene. Okay, sekarang ni ada nitrogen. Okay, so kalau aniline sepatutnya ada 2 hidrogen. Tapi satu lagi hidrogen kita ganti dengan apa? Apa yang attach pada N? Methyl. Methyl, okay. So N-methyl, maksudnya CH3 methyl group ini bukan attach pada benzene tapi dia akan attach pada aniline. So ini structure dia. Okay, nah saat atas ni normally dia akan ada lone pair. Tapi biasanya lone pair ni kita tak tunjuk. Cuma student kena tahu pada nitrogen mesti ada satu lone pair. Okay, so ini adalah second. Nanti kena tulis ke lone pair tu? Lone pair tak payah tunjuk. Tapi student kena tahulah pada nitrogen ada lone pair baru dia cukup octet. Boleh? Okay. Lepas tu kalau kita ada tertiary aromatic amine. Okay. Tertiary aromatic. Contoh. Teacher bagi N-dimethyl aniline. Macam mana kita nak draw structure ni? N-dimethyl aniline. So sama juga kita akan draw apa dulu? Parent dia. So parent dia adalah aniline. Okay. Aniline ni maksudnya benzene. Okay, attach pada N. Okay, supposed to be pada N tu ada 2 hidrogen kalau aniline. Tapi sekarang ni apa yang akan attach pada N? Methyl. Dimethyl. How many methyl? 2. 2. Okay, so CH3, CH3.
Inilah dia. Okay, so awak tahu, kalau soalan minta classifykan this amine, so jawapan dia tertiary aromatic amine sebab nitrogen attach pada 3 carbon dan one of that adalah benzene. Okay, boleh beza? Apa yang masukkan dengan N-metal, N-dimetal? Boleh. Ya? Sebab bila kita nak masuk amine, yang ni dulu kena faham. Kalau korang macam pelik, kenapa N? What is N kan? Rupanya dia adalah substituent that attach pada N. Okay. So teacher dah classify kan tadi, aliphatic and aromatic, how to draw, okay, how to classify and how to bagi nama. Okay, alright. Okay, so kalau dah clear yang ni, baru kita pergi pada tutorial. Okay, kita tengok dulu preparation. Okay, so buka muka surat, semua orang, everybody buka page 304. Okay, teacher skip dulu physical properties as usual. So physical properties, so relate dengan boiling point semua kan. Okay, kita start dengan preparation. Okay, setakat yang kita mampu hari ni. Okay, page 304. Dah ke? Dah jumpa dah? Dah. Dah. Okay, preparation of amines. Okay, jadi dekat sini kan. Semua orang nampak dekat sini. Okay, so secara ringkasnya, kita ada, ini termasuk sekali aliphatic and aromatic. Kita ada 4 ways, 4 reaction in order to produce aniline. Okay, teacher akan go through satu-satu. Ada 5 kat sini. Okay, yang pertama kita ada reduction of nitro compound. Okay, yang ni melibatkan aromatic. Ini relate dengan aniline. Okay, macam mana kita nak produce primary aromatic amine. Okay, yang kedua kita ada reduction of nitrile compound. Okay, nitrile compound ni compound yang ada CN. Okay, lepas tu kita ada reduction of amide. Okay, and then yang keempat ini namanya Hoffman's degradation of amide. Okay, daripada amide kita akan dapat amine. Okay, yang kelima nucleophilic substitution with haloalkane. Okay, kita akan go through one by one. Okay, kita tengok dulu yang preparation of aniline ni, yang number 1. Dekat page sebelah ni. Okay, so ini highlight. Okay, kita nak produce. How are we going to get aniline? Okay, primary. Tulis aniline ni adalah primary aromatic amine. Okay, right. So the first one adalah reduction of nitro compound. Okay, so kita ada satu compound, benzene, okay, attached pada NO2 group. Nitrobenzene. Okay, so nitrobenzene, kita boleh tukar, kita boleh convert, okay, kita boleh reduce NO2 ni kepada NH2, which is aniline. Okay, dengan syarat kita guna 3 reagent. Okay, tolong highlightkan 3 reagent ni. It is either zinc in acid medium, zinc H+, ataupun SnCl2H+, ataupun ferrum H+ ion. Okay, terus kita akan convert nitro ni kepada NH2. So kita dapatlah aniline. Ini yang pertama sekali. Okay, yang kedua, Hoffman degradations of amide. Okay, Hoffman's degradation of amide. Amide ni, semua orang tahu amide kalau kita ada siapa amide. Yang ni kalau teacher lukis balik compound ni, CO kelas. CO tu stand untuk apa? Kalau awak jumpa CO, CO ni maksudnya C double bond. Okay, tolong expand kan. Okay, tolong expand kan. CO tu maksudnya C double bond O. Okay, NH2. So ini adalah amide. Okay, ini adalah amide. Okay, amide lah carbonyl attached pada N kan. Okay, so macam mana kita nak tukar amide ini kepada aniline dengan cara kita remove C double bond O ni. Okay, remove itu yang kita maksud sebagai degradation. Degradation tu maksudnya kita kurangkan. Okay, so kita dapat NH2. So reagent untuk Hoffman degradation ni adalah bromine, Br2 ataupun Cl2, sodium hydroxide. Okay, water ni cancel out. La ilaha illallah, sorry. Okay, water ni korang cancel out. Tak ada, tapi dia adalah
NaOH aqueous. Okay, aqueous sodium hydroxide. So, maksudnya kita guna bromin ataupun chlorine in aqueous sodium hydroxide. Ini adalah reagent untuk Hoffman degradation. So, apa yang berlaku kelas, kita akan remove terus. Maksudnya kita akan buang terus C double bond O ni. Okay, buang. Terus hanya tinggal NH2 sahaja. Nampak tak? Okay, kita remove terus. So, kat sini, Hoffman degradation ni maksudnya kita lost one carbon atom. Kita buang satu carbon atom, buang terus C double bond O, so hanya tinggal NH2. Memang kita terus remove. Boleh tak? Boleh Okay. Jadi contoh untuk example 6, suggest suitable reagent or structures for the following reaction. So yang A ni dia akan follow reduction of nitro compound kan. So reagent A ni adalah ni lazim zinc H+, ataupun SnCl2 H+, atau ferrum H+. Okay, lepas tu untuk soalan B, okay, ni betul kan? Ni sepatutnya bromine aqueous sodium hydroxide. So dia terus ke structure B. So ini adalah reagent untuk Hoffman degradations reaction. So sebelum kita dapat aniline, so structure B ni adalah, dia mesti adalah amide. Okay, so kita remove C double bond O tu, kita akan dapat NH2. Okay, setakat ni ada soalan? Ada. Ni baru nak produce primary, aromatic amine. Okay, so kita tengok pula reaction untuk dapatkan, selain itu, okey, jap teacher bagi yang ni dulu. Okey, kita tengok pula preparation of aliphatic amine. Buka muka surat 307. Okay, preparation. Tadi kalau aromatic, sekarang ni kita dah tengok preparation of aliphatic amines. Okay, so kita ada 3. Okay, reduction of nitrile compound. Okay, yang kedua reduction of amide. Okay, yang ketiga Hoffman degradation of amide. Okay, so reduction of nitrile, contohnya kalau kita ada compound yang ada CN. Nitrile compound ni compound yang ada CN. So sebenarnya CN, kalau kita draw dia punya Lewis structure, CN ni kelas, dia wujud dalam bentuk triple bond, C triple bond N. Jadi kalau awak jumpa C triple bond N, dia mewakili CN molekul lah. CN group ni. So bila kita reduce, korang tahu kita ada 3 reducing agent kan. Kita boleh guna lithium aluminium hydride followed by hydrolysis, ataupun kita boleh guna nabihah ni, sodium borohydride in methanol, ataupun kita guna hydrogen in platinum. Okay, so apa yang berlaku, cuba korang tengok pada C dengan N ni. Okay, reduction maksudnya kita tambah hydrogen. That's why kadang-kadang simbol untuk reduction, kan, setengah buku dia guna simbol H. Okay, dia guna simbol H. Maksudnya kalau reduction, kita akan tambah hidrogen. So C dia akan jadi CH2, N ini dia akan jadi NH2. So dengan cara ni kita akan dapat amine. Okay, tambah hidrogen pada C jadi CH2N tambah NH2. Boleh? Okay, sama juga dengan amide. Let's say kalau kita ada amide, okay, R C double bond O NH2. Okay, amide ni kita akan reducekan dia kepada amine dengan cara sama juga. Semua kita guna reducing agent. Sama ada kita guna lithium aluminium hydride, kita guna nabihah ni sodium borohydride. Okay, so apa yang berlaku C double bond O. Okay, tengok C double bond O ni dia jadi CH2. Kan awak tambah hydrogen. Ni. Okay, C double bond O NH2 dia jadi R CH2 NH2. Daripada amide dia jadi amine. Okay, boleh kelas? Okay, ataupun yang ketiga, okay, kita ada Hoffman degradation. Yang ni kita lost one carbon atom. Kita buang satu carbon atom. Kita buang apa? Kita buang carbonyl group dia terus. Memang kita terus buang. So let's say kalau kita ada amide, R, C double bond O, NH2. So C double bond O ni awak akan terus remove. So tinggallah R, NH2 saja. So ini adalah amine. Okay, so menggunakan bromine in aqueous sodium hydroxide ataupun chlorine in aqueous sodium hydroxide. So ni tak ada. H2O ni tolong buang, letak NaOH aqueous. Boleh?
Okay, so ada 3 cara macam mana kita nak produce amine daripada reduction of natural compound. Okay, CN dia jadi CH2NH2 kita tambah je hydrogen ataupun reduction of amide. Okay, ataupun kita undergoes Hofmann degradation of amide. Okay, kalau korang boleh tengok example 8 kan. Okay, example 8. Tak payahlah buat tengok example ni. Kita terus buat practice question terus lah. Okay, so sambil korang refer nota pada page 307 ni. Okay, sambil kita buat practice question 6. Okay, kita buat yang teacher dah ajar dulu senang. Okay, kita buat yang A ni teacher belum ajar lagi. Okay, kita buat yang B dulu. B, C, D dengan E dulu. Okay, so B ni kita ada nitrile compound tadi kan. So what happen to nitrile compound ni bila kita reducekan dia dengan lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. So apa yang berlaku pada CN tu kelas? Tambah hidrogen. Hydrogen. So dia jadi C, CH2, CN tu akan jadi CH2, NH, NH2. Okay, so ni yang CN teacher bulatkan. Dia terus jadi CH2, NH2. Boleh? So dia jadi, this one is aliphatic amine kan? Primary, secondary or tertiary? Primary, secondary or tertiary aliphatic Primary. amine? Primary aliphatic amine. Sebab nitrogen attach pada satu karbon sahaja. Okay, so what about C? What is reagent C? Cuba awak tengok dekat mana perubahan dia. Adakah berlaku pengurangan karbon? Kalau karbon berkurang mesti Hofmann degradation. Kalau bilangan karbon sama maksudnya mesti reduction of amide sahaja. Siapa boleh bagi tahu teacher jawapan? What is reagent Reduction C? of amide. Reduction of amide, betul. Okay, so kat mana perubahan dia? Yang ni kalau Sebab teacher double bond O. CO dia jadi kat sini kan? CONH2 dia jadi CH2 NH NH2. NH2. Nampak? Okay, so what is reagent C? H2O. Lithium aluminium hydride followed by hydrolysis, reducing agent. Kalau tak nak guna liah ni guna apa? Nabihah boleh. Nabihah dah. Sodium borohydride in methanol ataupun catalytic hydrogenation. Okay, so D. Okay, D ni kita produce aniline. Okay, bukan ada dua amino group. Okay, amino aniline. We have two amino group attached pada benzene. So, cuba tengok dia punya reagent. Dia guna SN, Cl2, H+. So, D mesti compound apa? What is D? Nitrobenzene. Nitrobenzene kan? Okay, nitrobenzene. Ini adalah reduction of nitro compound. So, sebelum dia jadi NH2, dia tu adalah NO2. Okay, so bila kita reduce dengan SnCl2 ataupun zinc H+, ataupun ferrum H+, dan kita barulah NO2 dia jadi NH2. Okay, kita dapat aromatic amine. Okay, what about E? Cuba tengok sebelum and selepas. Kita akan produce amine, what about number of carbon? Adakah dia berkurang ataupun dia stay je? Sikit lagi, ni semua preparation baru. Kurang. So maksudnya adakah dia reduction of amide ataupun Hofmann's degradation? Hofmann Degradation, right? Because you remove terus C double bond O tu. So E tu adalah Br2. okay, reagent E tu adalah bromine in aqueous sodium hydroxide ataupun kita boleh guna chlorine in sodium aqueous sodium hydroxide. Jangan guna iodine pula. Iodine NaO dah jadi iodoform test. Okay, bromine in sodium hydroxide aqueous. Okay,
Boleh. So settle untuk practice question 6. Okay. Sebelum tu teacher ada skip satu part tadi. Korang reverse balik pergi pada page 307. Sekejap, 307 ke? 307. Okay, yang ni preparation of aliphatic amine teacher dah tunjuk tadi. Okay, ada 3 cara. Reduction of nitrile, reduction of amide, Hoffman degradation. Okay, yang ni. Okay, ini nota tambahan. Okay, selain kita guna reduction of nitrile, reduction of amide, Hoffman degradation, okay, kita guna reduction of nitro, okay, kita boleh juga undergoes nucleophilic substitution with haloalkane. Okay, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Okay, let's say kalau kita ada amonia kan. Okay, amonia ni kalau kita expand dia punya Lewis structure, kita dapat macam ni. Betul? Okay, so bila react dengan haloalkane in sodium hydroxide, okay, one of the hydrogen ni, one of the hydrogen ni, dia akan disubstitute oleh R daripada haloalkane. Okay, so alkyl group will substitute one of the hydrogen. So kita dapat RNH2, which is ini adalah primary amines. Okay, terus one of the hydrogen will be substituted with the alkyl group. Okay, so the reaction do not stop after single alkylation because primary, secondary and tertiary amine have similar reactivity. So the amine can be aliphatic or aromatic. So tak kisahlah sama ada aliphatic ataupun aromatic. Okay, contohnya kan kalau kita ada primary amine ni, RNH2 ni, okay, reactkan sekali lagi dengan haloalkane yang lain. Awak ambil haloalkane yang lain dalam sodium hydroxide. So apa yang berlaku adalah okay, alkyl group, okay, R ni dia akan substitute one of the hydrogen kat sini. So end up dia akan dapat secondary amine. Okay, R, R and H. Daripada 2 hydrogen, 1 hydrogen. Okay, ini adalah secondary amine. Because nitrogen attached pada 2 alkyl group. Okay, lepas tu secondary amine ni, okay, dia boleh react with another haloalkane. Kan, react with another haloalkane in sodium hydroxide juga. So alkyl group from the haloalkane akan substitute this hydrogen. So dapatlah tertiary amine. Okay, tertiary amine because nitrogen ni dia bonded pada 3 carbon. Boleh kelas, itu masuk substitution. Okay, so kalau korang tengok example 7, tengok okay, suggest a suitable reagent for the following conversion. Ini contoh soalan. Okay, dia kata daripada aniline, okay, this is aniline, benzene with NH2. Okay, kita nak convert kepada NN dimethyl aniline. Ini yang teacher kata kalau korang tak pandai draw, korang akan stuck. That's why teacher ajar dulu kan how to draw. So parent dia aniline, okay, pada N ada 2 substituent, NN dimethyl. So ada 2 CH3. Okay, 2 CH3 attached pada N. Kelas, yang ni final product ni adalah primary or tertiary aromatic amine. Ini adalah tertiary kan? Tertiary. Tertiary aromatic amine. So macam mana daripada aniline ni, ini aniline, primary aromatic dia nak jadi tertiary aromatic amine. So dia kata kita boleh guna haloalkane punya substitution. Okay, react dengan CH3Cl. Tengok CH3Cl. So CH3 ni dia akan substitute the first hydrogen. So dia jadi CH3NH. Okay, reactkan lagi dengan another haloalkane yang sama, CH3Cl. So, let's say last kali ada 2 methyl attached pada N. Okay, so yang kedua daripada etanamin. Okay, etanamin ada 2 carbon. So, CH3, CH2, NH2. Okay, untuk produce N-methyl etanamin. So, N-methyl etanamin maksudnya parent dia adalah etanamin. So pada N ada methyl group. So CH3, CH2, NH, CH3. Okay, teacher nampak perubahan dia dekat sini. Kan? Kita substitute satu hydrogen tu dengan methyl. So apa yang kita guna? Kita boleh guna haloalkane, CH3Cl ataupun CH3Br, okay, dalam sodium hydroxide. So nanti CH3 inilah ia akan substitute hydrogen dekat sini. Boleh? Okay, so daripada primary aliphatic amine, dia jadi apa ni? Secondary aliphatic amine. Betul tak?
Tidurlah student aku ni. Betul. Okay? Okay. Okay, so kalau yang ni practice question 6 tadi ni, okay, predict the chemical formula. Let's say jom kita buat untuk A sekarang. Kita buat untuk A. So kita ada CH3, CH2Cl react dengan A, apa yang berlaku selepas tu? Cuba awak tengok. Ni kalau teacher expandkan dia punya produk ni, okay. So pada N, ni yang teacher expand. Pada N ini ada H. Lepas tu atas tu ada apa? CH2, CH3. Tepi ni pun dia ada CH2, CH3. 3, CH2. Betul tak macam ni kelas? Betul. So ini kita jadikan, ini daripada primary alifatik. Dia jadi secondary alifatik. So apa yang korang tambah? Korang tambah CH2, CH3 kan? So what is reagent A? Dia mesti haloalkane. Dia mesti CH3, CH2, Cl. Cl in sodium hydroxide. Yes, CH3, CH2Cl in sodium hydroxide. So nanti kita akan remove HCl. Okay, itu cara dia ni. Reaction untuk produce amine. That's why teacher kata dia isolate daripada chapter-chapter sebelum ni. Okay, ada lagi masa ni. Ada lagi masa. Okay, kita try buat practice question 7. Okay. Okay, Ya. so yes. Yang A tu bukan dia dah bagi haloalkane ke? Mana? Lah. Dia silap tadi. Oh, dia bagi haloalkane. Lah betul. Aku tersilap tengok. Maksudnya, oh dia dah bagi haloalkane. Maksudnya A ni adalah amines lah maksudnya. Baik, Haziq alert. Enggak tidur lah semua orang. Ini haloalkane, sorry. Ini haloalkane. Ini haloalkane. So, kita nak jadi amine. Maksudnya structure A mesti A tu adalah amines lah maksudnya. So, structure A should be CH3, CH2, NH, NH2. Lah, korang ni jawapan dia. Kan? Okay, so bila dia react dengan haloalkane, so nanti kita substitutekan CH3, CH2 ni pada salah satu hidrogen. So dapatlah produk. Dah baik. Macam ni lah teacher. Kalau teacher tersilap, mestilah kena bagi terus. Okay, normal lah tu lecturer mesti ada silap juga. Okay, alright. So kita buat practice question 7 sekejap. Lepas tu korang habis ni 3, 4, 5 then you are free to buat revision sebelum UPS Math. UPS Math berapa? 350. 350. Kenapa bukan pukul 4? Tak tahulah. Okay, cik baca soalan ni dulu. Amine A. Okay, kita ada amine A. Okay, amine ni. Okay, ini alifatic amine obviously sebab tak ada benzin. So ada dua amino group NH2, CH2, 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 NH2 can be synthesized by several methods. Okay, for example, the reduction of compound B by using hydrogen platinum and the reduction of compound C by using lithium aluminium hydride followed by hydrolysis water. It can also be synthesized by Hofmann degradation of compound D. Okay, so deduce the structure of B, C and D. Macam mana kelas? Sebab kita tahu tadi kita boleh reduce amide, kita boleh reduce nitrile, kita boleh reduce melalui Hofmann. So maksudnya structure B, C and D tu mesti structure yang berbeza lah. Okay, sama ada sebab kita tahu kita boleh dapatkan amine tu daripada nitrile kan. Kita boleh dapat amine daripada amide. So apa jawapan untuk A dulu? Oh sorry, untuk B. Sekejap, kita check dia punya ni. Okay, so it deduce the structure of B, C and D. Bila check soalan dia,
Compatible tak dengan ni? This question 7, right? Okay. Teacher rasa ada satu benda yang teacher lupa nak ni rasanya ni. Okay. I see. Okay kelas, teacher rasa sebelum kita jawab soalan ni kan, cuba tengok balik dekat page yang ni. Tengok balik dekat page yang ni, muka surat 307 ni. Okay, tengok sini dulu. Jangan fikirkan matematik lagi. Sekejap lagi matematik kita buat. InsyaAllah boleh A. Okay, kalau reduction of guna 3 reducing agent tau. Okay, kita boleh guna 3 reducing agent. Sama ada kita guna lithium aluminium hydride ataupun kita guna methanol ataupun kita guna hydrogen platinum. Okay, tapi kalau reduction of amide ni, okay, reduction of amide ni kita memang solely guna lithium aluminium hydride sahaja. Boleh tak guys? Maksudnya hanya guna teacher baru teringat ni punya ni remarks dia. Okay, kalau reduction of amide memang kita akan guna lithium aluminium hydride followed by H2O. Okay, bukan H3O plus followed by water. Ni teacher nak tanya balik betul tak followed by water ataupun followed by hydrolysis. Sepatutnya H3O plus, ini dia guna water kan. Tapi ni teacher kat IV balik. Kenapa dia water? Okay, sepatutnya H3O plus. Okay. So kalau untuk soalan ni, untuk soalan practice question 7 ni, so dia spesifik, dia kata reduction of B by hydrogen in platinum. Maksudnya ini menunjukkan nitrile compound ataupun amide kelas. So ini menunjukkan nitrile compound kan. Okay. Okay, so compound B is a nitrile compound. Okay, compound B is a nitrile compound because it can be reduced compound since it is reduced by hydrogen in platinum catalyst, okay, to form amine. Okay, ni yang pertama sekali. So maksudnya kita tahu nitrile compound ni B is a nitrile compound sebab memang dia boleh guna semua tiga-tiga reducing agent. Okay, so kalau awak tahu dia adalah nitrile compound, so macam mana structure B? Kita ada 2 amino group tu. That means kita ada berapa CN? How many nitrile compound do we have on B? 2 kan? Kiri dan juga kanan kan? Okay. So yang sebelah kiri pun kita ada CN. Okay. Attached pada how many carbon? Cuba tengok compound A ni. Sebelah sini pun ada CN juga. That's why dia jadi CH2NH2. So dekat tengah ni how many carbon? Cepat-cepat awak nak buat map pula lepas ni. Okay. Awak tahu bila nitrile compound dia undergoes reduction, kita tambah hydrogen kan. So CN dia jadi CH2NH2. Okay. So kalau ada 2 CN, dia 2 jadi CH2NH2. So how many carbon in the middle? 1, 2 or 3? 3. 3. Ya ke? 1 je. One. 1 je. Satu lah ni dia jawapan dia. Cuba awak reducekan dia. Bila awak reducekan dia, dapatlah NH2, CH2, CH2. Yang sebelah ni pula dia jadi CH2, NH2. Kan? Total ada 4 carbon. Total ada 3 carbon. Okay, boleh? Right, so kita tahu B adalah nitrile compound. Okay, what about C? Okay, so compound C obviously adalah amide lah. Sebab dia hanya boleh reduce menggunakan lithium aluminium hydride followed by water. Bukan hydrolysis. Kalau untuk amide ni kita guna water. Okay. Since it is reduced by lithium aluminium hydride followed by water.
Okay, followed by water. Sikit lagi. Okay, so kita tahu C adalah amide. Okay, dan kita ada we have 2 amino group dan kita ada 3 carbon juga. Macam mana structure C, kelas? Siapa boleh suggest kat teacher? Dia adalah amide, so dia mesti ada C double bond O N. Kita ada 2 amino group kiri dan kanan. So maksudnya kita ada berapa carbonyl group? 2. 2. Apa jawapan dia? NH2 C double bond O. Nanti C double bond O bila dia undergoes reduction dia jadi CH2. Okay, ni ada berapa? CH2 kan? Okay, lepas tu sebelah ni pun ada C double bond O NH2. So bila dia undergoes reduction C double bond O dia akan jadi CH2. Betul tak? Okay, so dapatlah seperti kita punya compound A. Okay, so A tu dia jadi NH2, CH2, 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 NH2. Korang okey ke tak ni? Risaulah teacher. Okey, teacher. Okay. Ni amide. Reduction of amide dapat amine. Okay, yang B ni adalah natural compound. Okay, what about D? Okay, Hofmann degradation only involve amide. So compound D tu mesti amide. Okay, D mesti amide. Okay, Hofmann degradation. So sebenarnya Hofmann degradation ni hanya untuk primary amide saja. Oh, okay, faham. Okay. It is an primary amide. Okay, awak salin dulu. Since Hofmann's degradation. Okay, Hofmann degradation rupanya dia hanya involve primary amide only. Okay, Hofmann degradation rupanya dia hanya melibatkan penghasilan primary amine sahaja. Okay, so D adalah primary amide. Okay, since Hofmann degradation involve primary amide sahaja. Maksudnya structure D ni macam ni. Okay, teacher go slowly sebab teacher tak nak awak ni heavy sangat. Okay, so kalau kita tahu D adalah amide, so maksudnya samalah structure C dengan D pun. Ya ke structure D dengan C sama? Hofmann degradation ni maksudnya kita remove carbon, isn't it? Kita remove carbon kan? So macam mana structure D supaya last kali kita dapat structure A. Tengok teacher sikit balik structure A. A ni adalah NH2, CH2, 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 NH2. Okay? So kita ada 3 carbon dekat A. Okay, kita ada 2 amino group. Maksudnya kita akan ada 2 carbonyl group dalam D. Cumanya kelas, berapa total carbon dalam D? Supaya last kali bila kita remove carbon, last kali tinggal 3 je. Sebab Hofmann degradation ni kita awak akan remove carbonyl group tu. So how many carbon? Last ni, lepas tu habis. How many carbons? 5 carbon, isn't it? Good. So 5 carbons. Okay. So dia mesti ada 5 carbon, NH2, attach pada C double bond O. Okay, CH2, 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 and then awak ada C double bond O, NH2 dekat ujung ni. Okay, ni structure D. Total ada 5 carbon. Okay, tengok teacher remove kan. Bila awak removekan C double bond O ni, Hofmann degradation meaning awak terus remove. Buang terus C double bond O. Dapat tak A lah sekali? Dapat kan? Okay, so inilah structure D. Hopefully taklah pening sangat hari ni. Okay, amide dia cuma kena slowly. Sebab dia memang langsung tak relate dengan mana-mana chapter sebelum ni. Okay, boleh kelas? Teacher stop kat sini? Boleh, teacher. Yeah? Okay. So, nanti kita akan revise balik sikit. Alright, so thank you class. Assalamualaikum. Good luck untuk UPS Math. Thank you, teacher. Teacher. Sekejap lagi teacher upload.